رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipertemukan kita pada malam ini, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita mendapat rahmat dan juga redha Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baru ni kita habis doa yang selalu kita bacakan, lazimnya selepas salat, iaitulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan apabila kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan di akhirat itu, iaitulah apakah kebaikan yang kita minta, kebaikan akhirat itu sendiri. Dan kita habis pada 4 perkara yang harus ditinggalkan, iaitulah yang pertama berbohong, yang keduanya khianat, yang ketiganya adu domba, yang keempatnya menjaga kencing. Baik, yang kedua, apakah keselamatan ketika hari kiamat dibangkitkan daripada kubur? Keselamatan yakni ketika kita semua dibangkitkan daripada kubur dan dipilih termasuk di dalam barisan yang ke-12 yang dirahmati Allah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kemudian ditiuplah sangkakala di mana tidak ada seorang pun tersisa kecuali semuanya akan dibinasakan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan seperti embun ataupun bayang-bayang. Lalu tumbuhlah jasad manusia, yang mana kemudian sangkakala yang kedua ditiup kembali dan manusia pun bermunculan, bangkit dan berdiri. Itu yang Nabi sebut di dalam hadis ini. Bagaimana apabila sangkakala yang pertama ditiup, semua manusia, yakni semua makhluk, tidak akan
tertinggal atas dunia, bahkan dunia pun akan hancur binasa. Lalu ditiupkan sangkakala kedua, maka bangun semua makhluk pada ketika, dan tidak terkecuali seorang pun manusia, semua akan bangkit berdiri. Yang mana suatu ketika Muaz bin Jabal menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah. Apa Muaz tanya? Wahai Rasulullah, tolong huraikan kepadaku mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naba ayat 18 yang bermaksud pada saat sangkakala ditiup, maka kamu sekalian datang berbaris-baris. Muaz nak tahu jawapan daripada Nabi, huraian daripada Nabi, apa maksud berbaris-baris. Lalu bila mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan Muaz itu, baginda menangis sehingga basuh pakaian baginda sendiri dengan air mata baginda. Dan lalu baginda menjawab, wahai Muaz, engkau telah bertanya kepadaku, kata Rasulullah. Wahai Muaz, kamu telah bertanya kepadaku perkara yang amat besar. Perkara yang amat besar Rasulullah kata kepada Muaz, sehingga membuatkan Rasulullah menangis ketika itu, bahawa umat akan digiring dan dikumpul berbaris-baris. Maka dinyatakan apakah 12 barisan tersebut. Lalu Rasulullah menyatakan barisan yang pertama digiring daripada kubur dengan tidak bertangan. Barisan yang pertama, Rasulullah kata dia akan dibangkitkan daripada kubur dengan tidak bertangan dan berkaki, yang mana keadaan mereka jelas, kata Rasulullah, melalui satu seruan dari sisi Allah yang Maha Pengasih. Mereka bangun, mereka bangkit dengan keadaan tidak ada tangan. Mereka itu adalah yang mana, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang sewaktu hidup menyakiti hati tetangganya. Maka demikianlah balasan dan juga tempat kembali mereka adalah neraka. Itu barisan yang pertama. Hati jiran tetangga, manusia dengan manusia, sakitkan hati. Sebab apa? Melihat ataupun ada perasaan hasad ataupun dengki dengan jiran dia sendiri, disebabkan hasutan syaitan. Tak puas hati dengan jiran, maka dia melakukan perkara-perkara ataupun benda-benda yang boleh menyakiti hati jiran tetangga. Maka bila kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kita sesama manusia hidup berjiran, maka kita yang dah belajar, kita yang dah mengaji ni, maka kita kena faham, maka kita kena jadi orang yang cerdik. Janganlah kita jadi orang yang terumbang-ambing kehidupan tanpa ilmu. Apabila tiada ilmu, maka tu yang berlaku macam-macam perkara. Dia akan lakukan perkara sehingga kan
membuatkan jirannya itu jatuh tersungkur. Barisan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, digiring dari kubur berbentuk babi hutan. Barisan yang kedua, yang mana suara dari sisi yang Maha Pengasih menyatakan mereka itu adalah orang yang sewaktu hidupnya meninggalkan salat. Maka inilah balasan dan tempat kembali mereka adalah neraka. Salat merupakan kefarduan kepada kita umat Islam, benda yang wajib sekali, iaitu salat fardu 5 waktu sehari semalam. Bukan kita bercakap mengenai salat sunat, tetapi salat fardu, iaitu salat yang wajib kita jaga. Jangan kita gelincirkannya dari waktunya, disebabkan apabila kita gelincir menyebabkan solat kita itu jadi tak cantik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lambat-lambatkannya. Maka kita kena jaga dari start kita ambil wudu sampai kita bagi salat. Apabila kita ni yang orang yang dah menjaga solat, maka berpesan-pesan kepada orang yang tidak mengambil endah mengenai solat mereka sendiri. Maka kita berpesan kepada mereka mengenai apa? Mengenai azab kepada orang yang meninggalkan salat. Maka orang ini akan bangun dalam barisan yang kedua, dalam berbentuk muka dia, wajah dia babi hutan. Barisan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka ini? Mereka ni akan digiring, mereka ini akan dibangkitkan dalam berbentuk keldai, bangun dalam rupa keldai, sedang perut mereka penuh dengan ular dan juga kalajengking. Perut penuh dengan ular dan juga kalajengking. Rupa tu dah jadi keldai. Siapa mereka ni? Mereka ini adalah orang yang enggan membayar zakat. Maka ini merupakan balasan bagi orang yang enggan membayar zakat, yakni tempat kembali mereka adalah neraka. Kita tahu zakat ini merupakan benda yang penting di dalam Islam selepas solat. Walaupun zakat ini tidak disebut di mana-mana, tetapi bagi orang yang kena membayar, maka perlulah dia membayar. Perlulah dia menunaikan. Dengan apa? Dengan kadar yang telah ditetapkan. Zakat terbahagi kepada banyak bahagian. Zakat apa yang kita kena tunaikan, tunaikan. Jangan kita letakkan kepada diri kita ni bukanlah orang yang wajib menunaikan zakat. Sebab kita ni bukan orang yang kaya. Jangan macam tu. Maka kita kena teliti balik apa zakat yang perlu kita kena tunaikan. Maka orang yang tidak membayar zakat, Nabi kata mereka akan diletakkan di barisan yang ketiga, dibangunkan daripada kubur mereka dalam keadaan rupa keldai. Dan barisan yang keempat, barisan yang seterusnya, digiring dari kubur, kata Nabi, dalam keadaan darah seperti air pancuran keluar dari mulut mereka. Air pancuran keluar daripada mulut, tetapi bukan air, tetapi merupakan darah yang keluar daripada mulut mereka. Siapa mereka ini? Mereka inilah orang yang berdusta di dalam jual beli.
apabila melibatkan jual beli, maka jika dia berdusta, walaupun tidak ada siapa yang tahu, tapi dia kena ingat bahawa pencipta dia yang menciptakannya, apa yang ada di dalam dirinya, apa yang ada di luar pada dirinya itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berdusta, orang yang menipu dalam bab jual beli, mereka ini akan dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan mulut mereka ini akan keluar darah memancut-mancut. Maka barisan yang kelima, digiring dari kubur dengan bau busuk. Busuk bukan busuk macam busuk bangkai, bahkan lebih daripada busuk bangkai. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan angin yang menyebabkan bau busuk mengganggu ketenteraman padang mahsyar, ganggu orang yang duduk di padang mahsyar. Yang mana mereka itu, siapa mereka ini? Mereka keluar dalam keadaan diri mereka ni bau busuk lebih daripada bangkai. Mereka inilah orang yang menyembunyikan perlakuan derhaka yang mana takut diketahui oleh manusia, tetapi tidak pula dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah balasan dan tempat kembali mereka adalah neraka. Dia menyembunyikan akan kebatilan, dan apabila dia sembunyikan apa yang benda yang Allah Subhanahu wa taala kata haram, maka dia sembunyi, dia menyatakan benda yang hanya halal. Tetapi mereka ini apabila di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan mereka dalam keadaan bau busuk. Barisan yang keenam, digiring dari kubur dengan keadaan kepala mereka terputus daripada kepala mereka terputus daripada badan. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang yang menjadi saksi palsu. Maka inilah balasan dan tempat kembali mereka adalah neraka. Mereka diperlukan sebagai saksi, tetapi apabila mereka menjadi saksi, mereka menyatakan benda yang sebalik daripada kebenaran itu, ataupun mereka ini merupakan saksi yang bukan saksi yang sebenarnya. Mereka merupakan saksi yang palsu. Mereka terlepas di dunia, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala tunjulkan mereka sebagai saksi palsu dalam keadaan mereka kepala mereka akan terputus, tak sambung dengan badan mereka. Mereka ini merupakan saksi palsu semasa di dunia. Barisan yang ketujuh, digiring dari kubur tanpa mempunyai lidah. Tak ada lidah, tapi dari mulut mereka mengalir keluar nanah dan juga darah. Mulut mereka keluar nanah, keluar darah. Siapa mereka? Lidah tak ada, tapi keluar darah dengan nanah. Mereka inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang enggan memberi kesaksian di atas kebenaran. Maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Orang yang enggan menjadi saksi kepada kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala tunjulkan mereka dengan mereka bangun semasa di hari akhirat kelak dalam keadaan tidak ada lidah, dan hanya keluar dari mulut mereka adalah nanah dan juga darah. Barisan yang ke-8,
digiring dari kubur dalam keadaan terbalik dengan kepala ke bawah dan kaki ke atas. Kepala ke bawah dan kaki ke atas. Macam mana nak jalan? Boleh jalan? Boleh. Sebab apa? Itu merupakan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala boleh buat. Mereka adalah orang yang berbuat zina, maka ini merupakan balasan dan juga tempat kembali mereka adalah neraka. Orang berzina di dunia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jika kehidupan dia bergelumang dengan zina, jika dia diambil dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan dibangkitkan dalam keadaan kepala ke bawah, kaki naik atas. Jalan barisan yang ke-9, maka dia akan digiring dari kubur dengan wajah yang hitam. Dengan wajah yang hitam, gelap, mata biru. Muka gelap, mata biru, macam mana? Sementara dalam diri mereka penuh dengan api gemuruh. Wajah gelap, mata biru. Mereka siapa mereka? Mereka merupakan orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang tidak sebenar, bukan cara yang sebenar. Makan harta anak yatim. Maka inilah balasan dan tempat kembali mereka adalah neraka. Mereka diamanahkan untuk menjaga anak yatim tersebut sebab belum cukup umur. Apabila mereka pegang harta anak yatim ini dalam kekuasaan, maknanya dalam kuasa mereka sendiri, mereka boleh pegang, maka mereka gelap mata dengan wang ringgit tersebut, dengan harta tersebut, maka mereka makan dengan cara yang salah. Maka barisan yang ke-10, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang berada di kelompok yang ke-10 ataupun barisan yang ke-10, mereka ini akan digiring dari kubur dalam keadaan tubuh mereka penuh dengan penyakit sopak dan juga kusta. Penyakit sopak, penyakit kusta, sejenis penyakit kulit. Mereka ni orang yang derhaka kepada orang tua. Ingat, sejauh mana, sehebat mana kita di atas dunia ini, dihormati oleh orang kebanyakan pun, sehebat mana pun, jika mereka ini tidak reti menghargai orang tua di atas dunia, bahkan bukan saja tidak menghargai, bahkan mereka melakukan kederhakaan kepada orang tua mereka, maka mereka akan bangun di hari akhirat kelak dalam keadaan dengan penyakit sopak dan juga kusta, iaitu penyakit kulit. Nampak? Ingat orang tua. Sebab apa? Bila sebut orang tua ini, mereka lah yang menjaga kita dari kecil sampai ke besar. Sampai besar pun mereka masih lagi. Maknanya apa? Menghiraukan kita. Mereka masih lagi, orang kata apa, dalam hati mereka ini masih berfikir tentang kita sebagai anak. Susah payah kita, maka dalam perasaan mereka juga mereka akan fikir susah kita, susah mereka akan tahu. Itu kata ibu bapa. Tetapi bila nama ibu bapa ini, jika seorang anak itu derhaka kepada
ibu dan juga ayah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan mereka dalam keadaan ada penyakit sopok dan juga kusta. Barisan yang ke-11 Nabi kata akan dibangunkan di hari akhirat kelak dalam keadaan buta mata kepala. Buta mata, gigi memanjang, panjang macam mana? Tanduk lembu. Tanduk lembu jantan. Gigi mereka turun ke bawah, boleh bayang macam mana. Bibir melebar sampai ke dada. Bibir akan dijadikan seperti apa? Dia akan dilebarkan sampai ke dada. Lidah terjulur memanjang sampai ke perut dan keluar beraneka kotoran, macam-macam kotoran dikeluarkan daripada perut mereka pada ketika itu. Maka keadaan seperti ini mereka akan dibangunkan, mereka akan dibangkitkan daripada perkuburan. Siapa mereka? Gigi memanjang, mata buta, bibir melebar, lidah terjulur, keluar macam-macam. Bila bibir ni besar, turun ke bawah macam-macam keluar daripada mulut. Maka siapa mereka ini? Mereka adalah orang yang minum arak. Maka ini merupakan balasan dan juga tempat kembali mereka adalah neraka. Sebelum sempat mereka bertaubat, maka Allah Ta'ala ambil nyawa mereka. Minta bila mana kita melakukan dosa ataupun kejahatan, kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Taala terima taubat kita. Taubat sungguh-sungguh. Apa macam dosa yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala, benda yang salah, maka kita bertaubat bersungguh-sungguh. Kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat kita. Dan juga mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam golongan-golongan yang disebutkan. Barisan yang terakhir iaitu barisan yang ke-12. Siapa mereka? Mereka akan bangun daripada kubur dengan wajah yang bersinar-sinar, laksana bulan purnama, muka bersinar-sinar. Maka mereka ini akan lalu titian sirat seperti kilat. Maka datang satu suara di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memaklumkan siapa mereka ini. Mereka ini adalah orang yang beramal soleh dan banyak berbuat baik. Nampak? Mereka ini merupakan orang yang banyak buat amal soleh dan juga berbuat baik. Berdoa bagi diri kita supaya dimasukkan diri kita ini dalam golongan barisan yang ke-12. Iaitulah siapa mereka ini? Yang menjauhi diri mereka daripada perbuatan derhaka. Derhaka pada kedua orang tua, pelihara salat 5 waktu. Bahkan ketika meninggal dalam keadaan mereka sudah bertaubat. Bahkan inilah balasan dan tempat kembali mereka adalah syurga. Mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala, kasih sayang, dan juga dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha apabila mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara-perkara yang mana di dalam doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya
diri kita ini mendapat kebaikan di hari akhirat. Yang seterusnya mendapat perlindungan arasy ketika dipanggil untuk berhimpun di padang mahsyar. Itu kebaikan yang kita minta pada Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di hari akhirat. Yang ketiganya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpancaran peluh manusia di hari kiamat, yakni di padang mahsyar. Berpeluh manusia panas kerana sangat huru-hara, keadaan huru-hara di padang mahsyar yang mereka alami dan juga rasai, yang mana sehingga mereka ini tenggelam di dalam peluh mereka yang telah mengandung. Mereka tenggelam dalam peluh mereka sendiri. Itu keadaan hari kiamat, yang mana terdapat 8 golongan dalam 2 hadis. Ada 8 golongan yang akan mendapat naungan arasy, yang mana ketika manusia ni berada di bawah kepanasan matahari, tiba-tiba ada 8 golongan manusia yang terselamat daripada kepanasan cahaya matahari, yang mana ketika cahaya matahari ini berada sejengkal di kepala, dan manusia ketika itu banjir peluh, yang mana peluh itu menenggelamkan manusia disebabkan perbuatan dosa mereka. Kita nampak disebabkan cahaya matahari tadi, tapi rupa-rupanya ada golongan yang terselamat disebabkan apa? Amal saleh mereka di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan manusia yang akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungan, yaitu naungan arasy Allah. 7 golongan manusia. Apabila kita mahukan kejayaan di dunia, kita mahukan kejayaan juga di hari akhirat. Yang mana di hari yang tiada naungan, tak ada naungan. Di sini hujan, kita boleh cari tempat kita berteduh daripada terkena hujan. Kita panas, kita boleh letak aircon di dunia. Nampak? Kita boleh cari tempat yang sejuk. Di sana tak ada aircon, tak ada naungan yang lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah siapa yang mendapat naungan Allah? Yang pertama, imam, yakni apa? Pemimpin yang adil. Itu golongan yang pertama. Bukan imam solat dia. Itu orang yang menjadi imam kepada apa? Kepada orang yang dia pimpin. Orang yang menjadi pemimpin kepada orang yang dipimpin. Yang kedua, pemuda yang sentiasa beribadah pada Allah. Dia tak sebut umur berapa-berapa, tapi pemuda. Sebab apa pemuda? Sebab pemuda selalunya tak duduk dalam masjid. Dia punya masa bukan banyak dalam masjid. Tapi bila banyak dalam masjid, banyak ke jalan Allah, maka dia orang yang dipilih mendapat naungan arasy Allah. Pemuda yang sentiasa beribadah kepada Allah. Lelaki yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid.
lelaki yang hati dia terpaut dengan masjid. Bukan sebab dia dah datang masjid untuk tujuan-tujuan yang lain. Bukan sebab kawan dia banyak dekat masjid. Bukan sebab dia nak datang duk bersembang. Bukan sebab dia datang dengan tujuan yang lain. Tapi untuk apa? Masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi dirinya janggal untuk dia apabila diri dia ni jauh daripada masjid. Sebab tu nak cari di antara kriteria nak cari rumah, beli rumah adalah dekat dengan masjid. Kalau jauh dengan masjid boleh datang memang power. Setiap kali nak masuk waktu, start kereta, start motor, press. Boleh sampai masjid, memang power. Sebab tu kalau rasa kita tak power macam tu, kena cari dekat masjid. Sebab dekat. Baik, berpaut dengan masjid. Dua orang yang saling cinta mencintai kerana Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah kerana Allah. Ada sahabat kita ke, ada orang yang kita kenal, bukan sebab kita nak ambil pengaruh dia, sebab dia ni lebih daripada orang lain, dia ada kelebihan ni, jadi kita rapat dengan dia. Tapi kita ni bertemu dan berpisah kerana Allah. Seorang lelaki yang diajak oleh wanita rupawan serta berkedudukan tinggi untuk melakukan zina. Nampak? Seorang lelaki, wanita yang cantik datang pada dia, ajak berzina. Nampak? Walaupun di akhir-akhir ini kita mendengar pelbagai cerita, khususnya pada golongan agamawan. Nampak? Golongan agamawan. Sebab golongan agamawan ini merupakan golongan yang paling kuat diuji. Nampak? Syaitan yang datang pada dia ni bukan syaitan yang biasa-biasa. Nampak? Bukan syaitan yang biasa-biasa pada golongan agamawan ini. Jika tak, maknanya tak kuat, maka habis. Yang diajak oleh wanita rupawan serta berkedudukan tinggi untuk melakukan zina, lalu ia menjawab, aku takut pada Allah. Kalau dapat buat yang tu memang power. Lalu sebab tu bila diajak maka dia kata takut pada Allah, aku takut pada Allah. Tu di antara dia dengan Allah Ta'ala. Dia tak cerita pada orang lain, ni hari tu orang duk ajak ni, aku tolak. Nampak? Aku memang tolak, cerita kat kawan tu. Yang dia tak tolak, dia tak cerita. Nampak? Memang mana ada orang cerita yang tak tolak. Semua cerita yang tolak. Yang dia lalu, nampak? Aku lalu hari tu kat lorong ni, kat tempat ni memang banyak sungguh. Tapi aku tak pergi lah. Yang dia pergi dia tak cerita. Memang dia tak cerita. Nampak? Dia pergi tu tak pakai kopiah lah kan. Pakai serban tu lain macam. Nampak? Na'udzubillah. Zina. Seseorang, siapa golongan yang seterusnya, seseorang yang bersedekah dengan sesuatu sedekah lalu dia menyembunyikan sedekah itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanan. Sedekah. Berkali-kali kita ulang. Sebab apa? Manusia ni sentiasa kena peringat. Hari ni dia bersemangat sedekah, esok lusa tak tahu. Hari ni semangat buat keluar banyak, esok lusa rasa macam tak cukup, tak payah lagi. Tak payah. Nampak? Sebab itu sentiasa kena bagi peringatan kepada manusia. Bagilah. Sebab apa? Dia merupakan untuk saham untuk kita. Kita ada saham patuh syariah tu, kita nak melabur saham, tapi belum tentu boleh
Boleh orang kata apa? Boleh untung. Tu pun kita nak. Tapi ni sudah tentu untung. Bagilah. Bagi banyak dapat banyak, bagi sikit dapat sikit. Kalau ada sikit bagi sikit, kalau ada banyak bagi banyak. Dia bagi sedekah tangan, perumpamaannya adalah sehingga tangan kiri dia pun tak tahu. Jangan dia cerita orang. Seorang yang mengingati Allah di tempat yang sunyi lalu mengalir air mata. Bukan di tempat yang ramai saja dia duduk menangis, dia minta ampun pada Allah Ta'ala. Tapi di tempat yang sunyi dia sorang-sorang keluar air matanya, dia pohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas dosa-dosanya. Dia mohon syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia takutkan neraka Allah Ta'ala, mengalir keluar air matanya. Ini merupakan di antara manusia yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, seseorang akan mendapat perlindungan arasy adalah seseorang yang menangguhkan hutang orang yang belum dapat membayarnya atau membebaskan orang. Dia bagi hutang, nampak? Dia tak paksa kawan tu bayar hutang. Dia tahu kawan tu tak ada duit tapi bayar juga. Tapi dia tangguhkan, tak apalah nanti bayar. Ataupun dia kata tak apa, aku halal. Akan mendapat perlindungan arasy adalah seorang yang menangguhkan hutang orang yang belum dapat membayarnya atau membebaskannya. Wallahu a'lam. Dan masa kita sambung lagi. Yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang tidak baik itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.